Bab firman Allah As-salamul mu'min, dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah. Beliau berkata, dulu kami selalu bersembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salam kepada Allah dengan mengatakan assalamu ala Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu sejahtera. Tetapi katakanlah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi, dan seterusnya. Kamu kata bab firman Allah Malikin Nas. Malikin Nas, raja bagi sekalian manusia. Fihi, berhubung dengan perkara ini ada riwayat daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Allah yaqbidu, menggenggam bumi pada hari kiamat dan melipat langit biyaminihi, dengan tangan kanannya. Kemudian dia berkata, akulah raja sebenarnya. Aina mulukul ard, di mana raja-raja di dunia, yakni sekarang ini. Syuaib Zubaidi Ibnu Musafir Ishaq bin Yahya meriwayatkan daripada Zuhri daripada Abi Salamah daripada Abi Salamah. Supaya tu jugalah maknanya isinya. Ini bab firman Allah wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Subhana rabbika rabbil izzah, maha suci Tuhanmu, Tuhan ampunya kemuliaan. Walillahil izzatu wali rasulih, kemuliaan itu hanya kepunyaan Allah dan Rasulnya. Dan orang yang bersumpah dengan menyebutkan kemuliaan Allah dan sifat-sifatnya. Anas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka berkata, cukup, cukup demi kemuliaanmu. Abu Hurairah berkata, diriwayatkannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tinggal satu orang di antara syurga dan neraka sebagai ahli neraka yang terakhir masuk ke syurga. Lalu dia berkata, Tuhanku, palingkanlah wajahku dari neraka. Tidak, demi kemuliaanmu tidak akan aku memohon daripadamu selainnya. Abu Sa'id berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, laka dzalik, engkau mendapatnya. Di samping 10 kali gandanya lagi. Ayub berkata, wa izzatik. Ayub berkata, yakni Nabi Ayub, demi kemuliaanmu, la ghina bi an barakatik, aku tidak akan melepaskan keberkatan daripadamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkata, selalu mengucapkan, a'udzu bi'izzatik, aku berlindung dengan kemuliaanmu. Engkau yang tidak ada Tuhan melainkan Engkau, yang tidak mati, sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati, ataupun semuanya mati. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, akan dicampakkan ke dalam neraka. Khalifah dengan sanadnya berkata kepadaku daripada Qatadah daripada Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, akan terus dicampakkan ke dalam neraka, dan neraka akan tetap berkata, hal mim mazid, ada lagi? Hal mim mazid, adakah lagi tambahan? Sehinggalah Rabbul Alamin meletakkan di dalamnya qadamnya,
fayanzawi ba'daha ila ba'd, maka terkumpullah ataupun terhimpunlah sebahagian neraka itu kepada sebahagian yang lain. Kemudian neraka berkata, cukup, cukup, demi kemuliaanmu dan kebesaranmu, keagunganmu, syurga akan terus lega, sehinggalah Allah menjadikan untuknya suatu kejadian. Fayuskinahum, dengan itu Allah membuatkan mereka diam ataupun tetap tenang di dalam syurga itu. Fadlal jannah, ataupun dalam nuskha yang lain bifadlil jannah. Bifadlil jannah, dengan keluasan dan kelegaan yang terus ada di dalam syurga itu. Bab qaulillah azza wa jalla, dialah Tuhan yang telah menjadikan langit-langit dan bumi dengan kebenaran ataupun dengan sebenar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi SAW selalu berdoa pada waktu malam. Baginda berdoa begini, Allahumma lakal hamd, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan langit-langit dan bumi. Bagimu jua segala pujian, Engkaulah yang menegakkan langit-langit dan bumi-bumi, ataupun yang menguruskan, mengendalikan langit-langit dan bumi ini dan segala apa yang ada padanya. Bagimulah segala pujian, Engkaulah yang menyinari, yang memberikan cahaya di langit-langit dan bumi. Qaulukal haq, ucapanmu ataupun kata-katamu adalah benar, janjimu adalah benar, pertemuan denganmu adalah benar, syurga adalah benar, neraka adalah benar, kiamat benar. Allahumma, ya Allah, laka aslamtu, kepadamu jua aku berserah, dan denganmu jua aku beriman, kepadamu jua aku bertawakal, dan kepadamu jua aku kembali. Wabika khasamtu, dan keranamu jua aku bertengkar. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu jua aku mengadukan aku mengadukan perkara. Faghfir li ma qaddamtu, oleh itu ampunilah apa-apa yang telah aku lakukan dahulu dan aku lakukan kemudian, yang telah aku lakukan dalam keadaan sunyi ataupun dalam keadaan nyata. Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan bagiku selainmu. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sufyan dengan sanad tadi juga, waqala, tapi dia kata dalam riwayat ini, antal haq, engkaulah sebenar, engkaulah yang sebenar, kata-katamu adalah benar. Amanah sebelum qaulukal haq itu ada antal haq, begitu. Ini bab firman-Nya, wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah sentiasa mendengar lagi melihat. Dengan sanadnya A'mash meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, segala puji bagi Allah yang mana pendengarannya menguasai segala suara, meliputi segala suara. Maka Allah menurunkan kepada Nabi SAW, qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha, sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata perempuan yang telah berbincang denganmu, yang telah bercakap-cakap denganmu tentang suaminya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Musa, beliau berkata, pernah kami bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Apabila kami naik ke tempat tinggi, ke tanah tinggi, kami bertakbir. Terus Nabi SAW bersabda,
irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kamu, kerana kamu tidak menyeru Tuhan yang tuli dan Tuhan yang gaib, yang tidak ada ataupun tidak melihat. Tad'una sami'an basira qariba, tetapi kamu memanggil Tuhan yang maha mendengar, maha melihat, maha hampir. Kemudian selepas itu Nabi SAW lalu dekat aku ketika aku membaca di dalam diriku, membaca dengan perlahan, maksudnya la haula wala quwwata illa billah. Ketika itu Nabi SAW bersabda kepadaku, wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah, kerana ia adalah gedung ataupun simpanan yang sangat besar nilainya daripada simpanan-simpanan di dalam syurga. Au qala, ataupun Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku tunjukkan kepadanya kepadamu tentang simpanan yang besar nilainya. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Amr bin Al-As dan Abu Bakar As-Siddiq bin Amr, bukan dan itu, waw tu waw Amr, bahawa Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa yang dapat aku berdoa menggunakannya di dalam sembahyangku. Qala, Nabi SAW bersabda, qul, kamu baca gini, kamu ucapkan gini, doa begini, doa begini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, ya Allah, aku telah banyak sekali menzalimi diriku sendiri, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Oleh itu, ampunilah untukku dari sisimu. Mana ampunilah semua sekali pada dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, beliau menceritakan kepada Urwah bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Jibril menyeru aku, katanya, sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata kaummu dan penolakan mereka terhadapmu. Allah dengar lah. Begitulah. Jadi ini kita masih lagi di dalam kitab Tauhid akhir ini, dan duduk bincang tentang sifat-sifat Allah. Jadi Imam Bukhari seperti dulu juga dalam tarjamatul bab dia tu dia mari ayat Quran. Dia mari ayat Quran. Nak ceritanya bahawa sifat-sifat ini sabit di dalam Al-Quran, bukan dalam hadis saja. Takut-takut orang kata ini bab akidah. Jadi kalau hadis tu hadis dari mana? Tak padai kalau buah sahih saja. Dia kena mutawatir. Jadi Imam Bukhari ayatnya, hak kuatnya sandaran, hak nombor satunya ayat Quran itu sendiri. Hadis ini sebagai menguatkannya lagi. Jadi akidah ni sebab apa? Sebab Quran sendiri. Sebab Quran sendiri. Jadi hak firman Allah, jadi dia sebut firman Allah dalam tajuk dia. Nak ceritanya sifat ini disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'min. Itulah dalam ayat tu. As-Salamul Mu'min. Duduk situlah. Wallahu alladhi la ilaha illahu. Itu dah. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu ayat tu. Jadi dalam tu memang pasien dia dah sama-sama dengan Imam Bukhari ni. Dia ambil sikit-sikit ya. Dia tak ambil habis. Apa-apa baca sendirilah ni. Baca sendirilah. Jadi naknya As-Salam Al-Mu'min. Jadi sifat As-Salam ini
sebagai salah satu nama sifat Allah. Ini ada di dalam Al-Quran. Dia nak ayat tu. Bila ada dalam Quran, jadi akidah lah. Akidah. Tuhan itu maha sejahtera. Sejahtera tu mana kau dia? Tak ada kurang. Itu makna sejahtera. Selamat. Tak ada kurang. Tak ada cacat. Kalau ada cacat, itu orang panggil tidak sejahtera, tidak salam. Kurang, sakit ke, lemah ke, apa-apalah sifat-sifat kurang itu tak ada pada dia. Tak ada dulu, tak ada kemudian, tak ada sama-sama, tak ada. Tidak pernah ada cacat ataupun kurang, ataupun tidak pernah ada kemungkinan, mungkin pun tak ada nak didatangi ataupun nak berlaku kekurangan kepada Allah. Tak ada kemungkinan pun tak ada. Usaha nak ada, mungkin pun tak. Tak mungkin ada. Bagi orang Islam, akidah Islam, mana Allah SWT tu bersifat dengan sejahtera ni, tak ada mungkin. Hak dulu, hak bila-bila, mungkin pun tak ada kurang. Itu maksudnya As-salam. Jadi sifat salam dia ni bukan sekadar dia tu sejahtera saja. Bukan sekadar tu dia sejahtera saja, gitu saja. Tidak. Bahkan dia adalah punca kesejahteraan sekalian alam ini. Jadi kalau kita kata segala bentuk kesejahteraan, kesempurnaan yang terdapat dalam dunia ni, bukan sekadar dalam dunia ni sajalah, dalam alam semesta ni, itu adalah mazhar ataupun kita kata fenomena lah, pernyataan sifat as-salam Tuhan. Sifat salam dia tu, kerja sifat salam dia itulah yang menyebabkan kita nampak segala-gala hak mana ada ni hak sempurna. Hak sempurna tu itu adalah pernyataan sifat salam Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi oleh kerana hak lain kan, walaupun dia ada sempurna dia pun, dia akan ada juga kurang. Dia akan ada juga. Dulu kurang ke, sempurna tu seketika saja, lepas tu kurang pula. Adalah lagu tu. Pada ketika sempurna tu, orang panggil gapo-gapo ni sempurna pada ketika tu. Itu adalah nyata daripada sifat as-salam Tuhan. Pada ketika tu. Pada ketika nyata pula kurang dia tu, sifat Tuhan yang lain pula bertindak pada ketika tu. Misalnya mati, tadi sempurna, segar, sakit, Tuhan yang menyakitkan. Tuhan mati, Tuhan yang mematikan, sifat tu hak bekerja pula. Sebab memang dunia ni bukan tempat sempurna, lagu itulah jadinya. Lepas pada tu sifat mematikan Tuhan ni saya tak ada dah. Dalam surga tak ada dah. Sifat tu tak ada dah. Tidak bekerja. Sebab apa tak ada dah nak mati? Orang kau kenapa tak ada nak mati ni? Bila seksa. Begitu dia. Dalam neraka pula tu juga tak mati. Tidak mati. Jadi lah ni kerja dia tu ada. As-salam al-mu'min. Maksudnya dia yang memberi kesejahteraan. Jadi kesejahteraan dia tu selain daripada asal lagi dia buat, selain daripada tu kita boleh minta. Kita boleh minta, kita nak kesejahteraan, keselamatan, keamanan, kedamaian, kita boleh minta dengan dia yang boleh memberikan salamah, keselamatan kepada kita. Boleh minta. Bukan sekadar hak dia siap dah buat tu, tidak. Boleh minta. Al-mu'min. Al-mu'min ni bukan makna mukmin yang beriman tu, tidak. Yang memberi keamanan. Segala keamanan mana-mana pun yang terdapat itu, dia yang memberikan keamanan. Dia yang memberikan keamanan. Itu sifat dia. Itu makna al-mu'min di sini. Lepas pada tu kalau hak tak ada aman, dia juga, sifat dia juga, sifat lain. Sifat lain. Kalau hak beri rezeki murah luas tu, dia juga. Yang menyempitkan, dia juga. Al-qabid, al-basit misalnya, dia juga.
Itu nyata di dalam dunia. Nyata di dalam dunia. Sifat-sifat itu nyata di dalam dunia. Jadi ada sifat, dia tu bersifat gitu dah, menjadikan Al-Khaliq, menjadikan sifat tu ada dah pada dia. Yani kemampuan, kuasa untuk menjadikan ada lagi pada dia. Ketika dia tak jadikan apa-apa lagi, ada dah. Tetapi nyata sifat menjadikan apabila dia menjadikan sesuatu. Kita katalah langit ni, langit bumi ni jadi dulu. Sebelum pada tu Tuhan tak ada sifat? Ada. Cuma dia tidak guna, tidak buat lagi, tidak bekerja lagi. Sifat. Lepas tu manusia ni kemudian lagi jadi. Sifat menjadikan manusia tu kemudian lagi. Gitulah seterusnya hak lain-lain pun gitulah. Jadi al-mu'min itu mana yang memberi keamanan kepada manusia. Jadi keamanan tu hak asal kejadian dia buat aman. Dalam keadaan lagu ni aman, dalam keadaan gini aman. Dia buat tu dia buat. Lepas tu boleh kita minta pula. Bukan makna sifat dia tu bila dia buat juga dia tak ada kerja, tak. Tidak lagu tu. Bila-bila masa kita boleh minta dengan dia. Minta dengan dia supaya kita aman, supaya kita damai, supaya kita tenang. Minta dengan dia. Boleh. Jadi itu hak dalam Quran. Tak apalah. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata dulu pada masa semaya kita duduk kata assalamu ala Allah gitu. Pada ketika tahiyat, assalamu ala Allah. Salam sejahtera kepada Allah. Gitu. Sebab pada umumnya, pada asalnya dia suruh bagi salam secara umum gitu je. Lepas pada tu sahabat-sahabat pun kata assalamu ala Allah. Nabi SAW tegur, dia kata tak perlu kamu nak minta salam untuk Allah, sebab dia tu sendiri dah salam dah. Dia tu punca kesejahteraan dah. Dia tu tidak ada kebimbangan akan berlaku kekurangan kepada dia. Jadi kita nak minta ke dia. Minta-minta ni kalau untuk hak kurang. Nabi sekalipun assalamu alayka ayyuhan nabi. Mana Nabi tu manusia, dia ada kurang dia. Jadi ada kurang dia, sudut kurang dia tu sebagai manusia ada. Yang perlu dimohon dengan Allah untuk itu mensejahterakan dia, mendamaikan dia. Tuhan tak payah. Dia kata kamu tak payah kata lagu tu, tapi kata lagu ni at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Ini dulu kita sudah bicara panjang dah ni. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ini dalam Abu Daud dulu kita sudah bicara panjang dah. Ni apa dari segi makna-makna dia tu. Jadi hak lain, salam kepada Nabi ada, salam kepada kita, alaina wa ala ibadillahi salihin tu ada. Tapi salam kepada Allah tak ada. Maka kita patut minta salam itu, kesejahteraan itu daripada dia untuk kita dan untuk orang-orang lain. Sini Nabi SAW mengajar kita bahawa dia adalah makhluk yang lain-lain, serupa dengan yang lain-lain juga ada kurang dia. Perlu mana boleh kita nak minta untuk bagi kesempurnaan kepada dia. Allah SWT sahaja yang tidak lagu tu. Hanya ni beza di antara Nabi dengan Tuhan tu. Haknya situlah innallaha huwas salam. Nabi kata tu sesuai dengan tajuk tu. Innallaha huwas salam. Allah tu sendiri sudah salam dah dia tu. Jadi tak payah nak minta dah untuk dia. Seterusnya bab firman Allah Malikin Nas. Tuhan dia sebagai Al-Malik, raja. Raja manusia, sekalian manusia. Hak ni sifat Allah SWT ni ada juga dalam Quran. Sebab apa dalam hadis dia kata yaqul anal malik. Dia nak ayatnya hak ni, sifat ni bukan sahaja disebut di dalam hadis sahaja, bahkan di dalam Quran pun ada. Sebab itu ia menjadi akidah. Kita kena beriktikad bahawa Allah itulah Tuhan raja yang sebenarnya. Raja yang sebenarnya. Raja manusia semua sekali. Adapun hak lain ni raja Kelantan, raja Pahang, raja apa kita kata, boleh kata gitulah. Raja manusia semua. Ada lagu tu. Tak pernah ada lagu tu.
raja manusia semua. Semua manusia terima ni, tak ada. Sekarang Nabi Sulaiman pun tak ada lagi, tidak lagu tu. Cuma secara nisbi sajalah. Kalau kata merentah seluruh dunia pun bukan makna semua orang. Tak, tidak gitu. Itu dari segi hak zahir. Dari segi hak lebih daripada tu lagi, tentu sekali lah tidak, orang lain tak sampai ke situ lah. Jadi raja ni dengan maksudnya yang memiliki asal makna dia. Yang memiliki manusia ni milik dia, hak dia. Kalau kita kata raja ni asal dia nya tanah tu hak dia, tanah hak dia. Lepas tu orang sini mari, orang ni mari dia bui lah hak mana-mana duduk sekali dengan dia pun tak duduk seorang juga puas. Jadi bui orang lain duduk. Jadi tanah tu tanah dia, milik dia asalnya. Gitulah. Jadi orang tu milik dia. Tak. Sebab tu dia sebut raja orang, bukan raja tanah. Kalau hak manusia ni gitulah. Asal-asal raja ni gitulah. Sebab tu tanah dia sini, asalnya hak dia berlaku. Lepas tu dia builah berapa keluarga duduk, hak lain pula keluarga lain pula mari duduk situ. Begitulah. Jadi tanah tu hak dia. Hak ni tidak memiliki manusia. Apa bumi ni siapa nak kata milik dia? Tak ada orang lain pun tak kata milik dia. Bumi ni semua sekali ni tak ada. Jadi mana sifat raja dengan segala kebesarannya, hak sebenarnya yang layak dia. Hak lain-lain tu pinjaman sahaja. Jadi di sini dalam hadis disebut Allah menggenggam bumi pada hari kiamat nanti, menggenggam dan melipat langit dengan tangan kanan. Yauma natwis sama' katayyis sijil lil kutub. Itu mana dia hadis ni sesuai dengan Quran. Ada dalam Quran, ada dalam hadis. Begitulah sifat hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Jadi hak lipat langit ada di dalam Quran. Hak genggam bumi pun ada di dalam Quran. Was-samawat matwiyatun biyamini. Itulah kita kan lagi dalam ayat tu. Serupalah dengan ni. Maknanya ni tidak dalam genggaman Allah ke bumi ni? Dalam genggaman dia juga. Cuma disebut di sini nyata pada ketika tu orang lain tak ada nampak boleh buat ke satu. Usaha kali itu masing-masing lari, celudar. Kita kata lari celudar perak takut. Tak ada nak cara dah ke bumi ni. Pada masa tu dia menggenggam bumi ni. Menggenggam bumi maksudnya dalam kuasanya sepenuhnya. Pada ketika tu tak ada orang lain mendakwa kuasa dia ke ni kawasan dia. Tak ada dah pada masa tu. Lah ni ada lagi kan? Pada masa tu tak ada. Dan dia melipat langit dengan tangan kanannya. Maknanya tutup dah. Kata sijilli lil kutub. Mana kalau baca kitab ni buka. Pasal nak baca. Nak buat kerja lah. Bila habis cerita tutup dah. Maknanya tamat dah cerita langit bumi ni. Maksud gitu. Habis tak ada dah. Nak marah hal lain pula. Alam lain pula. Jadi bukan bumi ni saja akan hancur, langit ni pun semua ni akan hilang, binasa semua. Dia nak alam lain pula, sistem lain pula. Jadi hak sistem ni lagu ni lah supaya kita tengok ni. Dengan ada kelebihannya pun, dengan macam-macam kekurangan dia ni. Lagu ni. Jadi hak sistem lain tu dak. Kalau hak kuat pun seksa kuat benar. Neraka. Kalau nikmat sepenuhnya lah. Dan tak ada mati, tak ada sakit, tak ada gapo dalam syurga. Tu hak tu pula. Situ pula tempat perginya. Lah di sini. Hak ni akan ditamatkan ceritanya. Gitulah maknanya. Langit bumi ni akan ditamatkan ceritanya. Tak ada dah orang boleh duduk di sini. Tak ada. Kemudian dia kata, akulah raja sebenarnya. Anal Malik.
Jadi alif lam di situ alif lam hakikat orang panggil. Alif lam hakikat. Alif lam hak sebenar, makna dia sebenar, sengoti. Akulah raja sengoti. Raja sebenar. Sebab dalam hadis kan dia sebut laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghina nafs. Kekayaan itu bukan kerana banyaknya mata benda, banyak harta, itu bukan kaya yang sebenar. Walakinnal ghina, al-ghina, tetapi kaya sebenarnya itu al-ghina. Alillah di situ alillah hakikat. Tu orang panggil. Kaya sebenar, kaya sejati ialah ghina nafs, kaya jiwa. Hak tu hak kaya sebenar. Kalau nak kira kan, hak ada kata kaya ke, milioner ke, bilioner ke, apa ke, semua tu tak kaya. Tu apa? Huwal ghani wa antumul fuqara. Dialah yang kaya sebenarnya. Dalam Quran apa? Kamu sesak belaka. Itu satu ayat lah. Setara mana? Itu dia ayat sebenar tu. Hak sebenar. Lepas tu kan bahasa pinjaman tu kita kata dia ni kaya, ni sebah. Ni sebah dengan ni. Gitu je. Tidaklah kata kaya sebenarnya. Sebab kalau kaya sebenarnya tak perlu kawan satu dah kepada hak lain. Semua hak lain perlu ke dia. Itu baru kaya sebenarnya. Sebab itu dah apa nama ni? Di dalam akidah kan? Asy'ariyah apa dia sebut? Kaya tu mana? Iaitu dia tidak perlu kepada apa pun. Lepas tu hak lain ni waftiqar kulli ma siwahu ilaihi. Hak lain semuanya perlu ke dia. Dia tak perlu sikit pun kepada sesiapa. Tu kaya. Enggak nak cari hak lagu tu. Lagu mana? Tak ada. Kita nak baca ni, kalau tak ada lapu, tak boleh baca, tak apa. Mana kita perlu ke lapu? Itu maksud perlu tu. Mana tak kaya dalam situ. Makna kaya tu sebenarnya tak perlu kepada apa-apa. Nak tengok tak perlu kepada cahaya, kepada lapu. Nak dengar tak perlu kepada ini, nak apa-apa lah. Nak rehat tak perlu kepada tidur. Gitu. Jadi hak ni semuanya kita ni perlu belaka. Perlu sekenak ceruk pun ni, perlu. Nak makan boleh kau buat sendiri belaka, tak perlu orang. Tak jadi. Kalau kaya nak suruh orang lain pula masuk, perlu juga pada orang lain. Pak kena bayar, perlu. Nak buat gini, perlu kepada hak ni. Kalau sakit perlu kepada ubat, perlu. Mana boleh lepas? Nak pitih perlu buat kerja. Mesti ada, mesti ada. Bukan semua. Kalau kaya kita setara mana, semua orang dalam dunia perlu kita. Tak boleh lepas kau daripada kita. Tak juga. Sebab tu tidak sebenar kaya. Kalau ada pun anak-anak buah dia lah, anak-anak kholi dia. Hak tu hak perlunya. Hak makan gaji dengan dia. Tapi kalau nak air, kalau nak batu ni pun tidak dengan dia. Nak pitih itu je. Jadi bukan perlu dalam segala perkara kepada dia dak. Sebab itu tidak kaya sebenarnya. Hak kaya sebenarnya iaitu yang tidak perlu langsung kepada hak lain. Sebab itu tak ada hak kaya sebenarnya kecuali Allah. Akulah raja yang sebenar. Raja yang sebenar yang daripada dulu lagi dia yang menguasai, dia yang memiliki bumi ni. Hak siapa dulu? Hak dia. Sekarang ni hak siapa sebenarnya? Hak dia. Akan datang hak dia juga. Bukan sebahagian daripada bumi ni hak dia. Dia semua sekali. Itu makna raja yang sebenar. Jadi kalau raja yang tidak sebenar ni, raja bagi kawasan yang tertentu ataupun pada masa tertentu, lepas tu mati, raja lain pula. Tidak sama-sama. Raja sebenar ni yang menguasai sama-sama. Bila-bila tidak boleh terlepas daripada hukum dia, daripada kekuasaan dia, tidak boleh terlepas ke mana-mana. Tak ada lagu tu dalam dunia ni. Raja tak ada. Dia pun tanya, aina mulukul ard? Dalam Quran disebut limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar.
Itu dia. Supaya dia ni lah. Hari ni kerajaan ni lah, hari ni hak siapa? Hak siapa? Tak ada orang lain senyap berlaku pada ketika tu. Pada ketika tu senyap berlaku. Lillahil wahidil qahar. Itulah jawapannya. Babu qaulillah wa huwal azizul hakim. Dialah yang maha perkasa ataupun yang maha mulia. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Jadi Imam Bukhari nak sebut tadi juga, sebelum pada ni juga, dia nak ayatnya segala sifat-sifat Tuhan ni bukan dalam hadis saja adanya, tetapi ada juga di dalam Quran. Bahkan hak itulah yang dijadikan asas bagi akidah oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Subhana rabbika rabbil izzati. Rabbil izzati, Tuhan punya keperkasaan ataupun kemuliaan. Al-izzah, kebesaran, keagungan. Gitu. Jadi yang mempunyai kebesaran, keagungan, kelebihan itu, kemuliaan itu, itulah yang dikatakan aziz, al-aziz. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Jadi kemuliaan dan lain-lain lagi makna tadi, kepunyaan Allah juga. Jadi ini ayat dalam Quran ni ada tempat-tempat lain ada sebut. Beberapa tempat sebut ni. Jadi sebut-sebut ni Al-Aziz itu memanglah sirah orang panggil ataupun lafaz sifat. Rabbil Izzah, Tuhan punya, mana dia yang mempunyai kemuliaan itu. Jadi yang mempunyai itu tidak sifat kan? Tidak sifat kan? Sifatlah. Tuhan itu bersifat lagu mana? Dia ni mempunyai kebesaran. Begitu juga kepunyaan Allah juga, kebesaran, kemuliaan dan Rasulnya. Jadi kepunyaan, mana kebesaran itu kepunyaan dia. Dia yang ampunya, dia yang mempunyai. Jadi yang mempunyai itu kan sifat juga. Dia nak ayat tu je. Mana sifat tu. Sebab apa dia nak tekan puak-puak yang menafikan sifat Tuhan, puak-puak Jahmiyah yang menafikan sifat Tuhan ni tak ada. Seperti Mu'tazilah lah juga. Jadi Tuhan tu mendengar dengan zat dia lah. Tuhan tu mulia dengan zat dia lah, perkasa pun dengan zat dia lah, maha mengetahui pun dengan zat dia lah, bukan dengan sifatnya. Dia tolak. Jadi Imam Bukhari semua ni maksud dia ni nak ayat ada sifat-sifat Tuhan tu. Dan orang yang bersumpah dengan izzatillah, kemuliaan Allah, artinya Tuhan itu yang mempunyai kemuliaan, sifat tu, wasifati, dan sifat-sifatnya yang lain. Orang yang bersumpah dengan sifat-sifat Allah, dia nak ayat sini ke dia Tuhan tu ada sifat. Ni hadis ni, lafaz hadis ni, man halafa billah bi'izzatillah wa sifati, ni hadis. Anas berkata, neraka Jahannam berkata, qat wa izzatik, demi kemuliaanmu. Jadi dia naknya perkataan izzatik itu. Yang mempunyai izzah itu orang panggil aziz. Gitulah dia nak ayatnya. Hak tu sifat. Qat. Neraka kata cukup padan. Abu Hurairah berkata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tinggal satu orang, dia duduk antara syurga dan neraka sebagai ahli neraka hak terakhir sekali keluar daripada neraka, akan masuk syurga jugalah. Jadi lagu mana keadaannya? Dia nya kata, Tuhan, minta biar boleh paling je muka aku daripada neraka. Demi Tuhanmu, tak. Demi Tuhanmu, aku tak akan minta dah hak lain. Hak nisa yang nak minta. Itu dia. Hak nisa yang nak minta. Mana dia bersumpah tu demi kemuliaan Tuhan. Mana dia tak akan minta dah hak lain. Saya tak akan minta hak lain. Abu Sa'id kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah pun kata ke dia, lakadzalik, kamu dapatlah hak kamu nak tu. Kamu dapat. Tapi bukan sekadar tu, 10 kali ganda lagi daripada tu kamu dapat. Gitu. Jadi hak dia nak sini mana? Naknya wa izzatik. Itu perkataan tu. Kalau sifat dia Al-Aziz, itulah Imam Bukhari maksud Imam Bukhari nak. Mana orang tu pun menyebutkan
kebesaran, keagungan ataupun kemuliaan Tuhan juga. Bersumpah dengan kemuliaan Tuhan juga. Seesok cerita hak seesok. Begitu. Wa qala Ayyub, dan Ayyub berkata, Ayyub kata bila tu belalai mah, kan lama dia duduk sakit tu, kulit tu apa ni, urkud birijlik hadha mughtasalun baridun wa syarab. Itu dalam Quran. Dia suruh nyak dengan kakimu tanah. Bila dia nyak, tubik air. Dia mandi tu siap belaka. Siap belaka. Bila siap belaka, lepas pada tutup mandi tu, dalam hadis Bukhari juga dulu kita sudah jumpa dah, dia mandi sambil telanjang. Tak ada orang lah, mana tak ada orang lah tiba-tiba. Jadi tiba-tiba belalai mari jatuh, belalai mah. Belalai mah. Dia pun ambil. Igak. Ambil. Jadi adalah malaikat yang kata apa lagu tu, ambil tu. Jadi macam nak dunia pula Nabi ni. Dia kata, ni dia kata ni. Wa izzatik, demi kemuliaanmu, la ghinabi an barakatik, aku tidak dapat melepaskan diriku daripada mengambil berkatmu. Yani aku tak boleh lari. Aku tak perlu. Mana aku tetap memerlukan keberkatanmu. Jadi ini bukan hak biasa ni lagu ni, hak daripada Allah. Jadi bila daripada Allah, kira-kiranya apa yang mari dekat dia tu. Hak dah mari dekat dia tu, kira nak pergi ke dia tu. Maknanya hak ni hak Tuhan ni, hak pelik ni, ambil lah. Dia ambil. Dia jawab gitu. Jadi Nabi Ayyub pun jawab wa izzatik. Hak tu maknanya. Jadi izzatik itu kalau sifat dianya, apa dia? Aziz. Jadi kalau kita nak kiranya asal dianya wa izzatik itu, iaitu wa rabbi al-aziz, demi Tuhanku yang maha mulia ataupun yang maha perkasa, gitu. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Ibn Abbas, Nabi SAW bersabda, aku berlindung dengan kemuliaanmu ataupun dengan keperkasaanmu. Jadi sebab ada yang terjemah Al-Aziz itu dengan makna perkasa, Aziz juga dengan makna mulia. Jadi banyak makna. Sebenarnya mana-mana itu ada masuk belakang dalam itu. Aku berlindung dengan keperkasaanmu, yang mana tidak ada Tuhan melainkan Engkau yang tak mati. Jin dan manusia semuanya mati. Jadi Nabi SAW berlindung bi'izzatik. Itu maknanya. Jadi maknanya sifat izzah ni, aziz ni ada pada Tuhan. Sebab itulah Tuhan itu bersifat dengan Al-Aziz, sebab dia ada izzah pada dia. Izzah tu pada dia. Itu dia naknya. Lepas pada itu riwayat daripada Anas daripada Nabi SAW akan dicampakkan dalam neraka. Lepas tu yalah, kalau tengok di dalam hasyiah ni banyak lagi faedah dari segi sanak tu banyak lah sini. Kita tidak nak ayat lah, ada dalam hasyiah tu ada. Riwayat daripada Anas daripada Nabi SAW, baginda bersabda, akan terus dicampakkan ke dalam neraka, dan neraka pula berkata, ada lagi kah? Mana cara tu cara tak kena semacam. Mana kalau orang jamu, orang lah kita kata jamu, buis pinggan, nak lagi? Boleh buis? Nak lagi? 2 pinggan, lepas pada tu tak lagi lah, padan lah, cukup lah kita kata. Neraka ni tidak lagu tu. Nak orang yang hebat neraka ni tak kenyang. Bubuh sebanyak mana ni, ada lagi? Ada lagi? Kalau ada lagi boleh. Tak apa. Gitu. Hal mim mazid. Dalam Quran pun sebut gitu juga. Dalam Quran pun sebut juga hal mim mazid, dia kata, ada lagi kah? Mana cara rakus tak kena. Tak kena ni. Sehingga Tuhan Rabbul Alamin meletakkan ke dalamnya
qadamahu. Ni hadis mutasyabih. Termasuk dalam hadis mutasyabih. Baru ni kita terjemah salah satu terjemahan dia, tapak kakinya dalam neraka. Barulah dia mengecil, fayanzawi ba'daha ila ba'd. Barulah neraka itu mengecil. Jadi keruklah, kalau kita kata keruk. Ataupun terkumpul sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Maknanya jadi rapat, Thumma taqul, kemudian dia pun kata, cukup. Neraka tu kata, bi'izzatik wa karamik, demi keagungan dan kemuliaanmu, demi keperkasaan dan kemuliaanmu. Itu dia. Dan syurga itu sentiasa lebih lega, sentiasa lebih. Orang masuk banyak mana, ada luah lagi. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan satu makhluk untuknya, suatu kejadian untuknya, maka tetaplah semua mereka di dalam syurga itu dalam keadaan lega syurga dengan kelegaannya. Mana tetap lega lah. Kalau neraka tadi bila letak akhir itu dia mengecil, ini tidak, dengan tetap luas. Itu mana dengan tetap luas. Gitu. Jadi hadis ini termasuk dalam hadis mutasyabih. Hadis mutasyabih ni suku ayat Quran, ayat-ayat mutasyabihat itulah. Hak sebut Tuhan ada tangan, Tuhan ada mata dan sebagainya tu. Hak supaya tu juga. Jadi berhubung dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang mutasyabihat ini, dia ada satu cabang dalam ilmu hadis, dia panggil mutasyabih. Mutasyabihul hadis. Dia ulama-ulama tumpu hak tu. Dia ada kitab banyaklah bahagian tu saja. Kumpulkan hak tu, dah bahas hak tu saja. Jadi kalau kita baca hak tu, dia hurailah. Jadi tumpuannya kepada hadis-hadis hak lagu tu. Kalau kita kata tapak kakinya, bermakna tapak kaki yang layak, yang sesuai dengannya. Supaya tangan juga, supaya mata juga, supaya hak lain-lain yang disebut sifat dia hak lain. Lagu tu kita tak boleh sama sekali kata tapak kaki ni tapak kaki supaya tapak kaki manusia, supaya tapak kaki makhluk binatang ke apa ke, tak boleh. Tuhan tidak serupa dengan sekalian makhluk. Jadi kita tak usah dah makna asal dia gitu-gitu. Itu satu. Tetapi ramai orang-orang ahli bid'ah ni, dia tolak hadis ini. Dia tolak hadis ini. Dan dia kata apalah Abu Hurairah ni pelawak reka hadis ni. Ni bukan riwayat Abu Hurairah, riwayat Anas. Jadi Anas pelawak juga kah? Bukan ni dua orang ni sahabat ni, ramai lagi sahabat lain yang riwayat. Tak lagi tu, bukanlah begitu cara penyelesaian dia. Dengan sebab itu ulama-ulama seperti Ibnu Furak, anak murid kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia tulis kitab khusus berhubung dengan mutasyabih ni. Riwayat situ banyak pendapat ulama ahli takwil, ulama-ulama yang takwil. Sebab dia dalam masalah mutasyabihat ni ada dua kan cara kan, ahli sunnah ni sama ada tafwid ataupun takwil. Tafwid tu surah Tuhan lah, makna dia hak sebenarnya lagu mana, kita pakai hak zahir lah, gitu. Takwil tu iaitu takwil, dia takwil banyak takwilan dia. Di sini hatta yad'a fiha rabbul alamin. Dalam setengah-setengah riwayat yang lain disebut hatta yad'al jabbar, bukan rabbul alamin. Dalam riwayat yang lain hatta yad'a rabbul izzah, gitu. Qadamahu. Sedangkan dalam riwayat yang lain-lain pula disebut hatta yad'a al jabbar rijlahu. Rijla pula, bukan qadama. Kalau rijla makna kaki. Tu ada beberapa riwayat. Jadi qadam itu banyak makna dia. Tidak semesti kata dia kita pakai dengan makna tapak kaki.
Kalau kita perhati dalam Quran disebutkan wabasyiril ladzina amanu annalahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Annalahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Jadi qadama tahu mana? Mana tapak kaki kau situ? Dak. Berilah berita gembira kepada orang-orang beriman bahawa mereka akan mendapat ganjaran yang benar-benar akan mereka perolehi di sisi Tuhan mereka. Qadama sidqin. Itu makna dia. Ayat 2. Yang ketiga makna qadama sidqin ini, mana sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahu dah dalam ilmu azali dia. Itu makna qadam. Yani hal ni sehingga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan di dalamnya qadamnya, yani keputusannya yang azali lagi, bahawa sekat ni je ahli neraka. Bukan makna letak tapak kaki dia. Maknanya sehingga Allah SWT meletakkan keputusannya. Keputusan tu bukan baru, azali lagi, dia tahu dah. Hak terakhirnya masuk neraka siapa dia, nama gapo, orang mana tahu dah. Sekat tu je hak nak masuk ahli neraka. Jadi dia buat keputusan tu. 3. Mana dia? Kalau mengikut riwayat yang kata Jabbar itu, hak ni tak boleh gila Rabbul Alamin dah ni. Kalau dalam riwayat Bukhari ni juga ada tempat yang lain. Jabbar tu mana Tuhan Al-Jabbar, yang bersifat dengan Jabbar. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir tu kan. Tu kan Al-Jabbar. Mana Al-Jabbar itu Tuhan yang boleh mengerasi, menekan sesiapa sahaja. Ya dia ni. Maknanya memaksa. Tak dapat tidur. Kalau dia nak lagu tu lah. Kalau Tuhan nak mati orang tu lagu tu lah. Tak sudut kehir ikut mana-mana pun. Itu makna Al-Jabbar. Sehingga Tuhan yang dapat memutuskan segala perkara dengan tidak ada sebarang halangan, meletakkan qadamahu, yakni keputusannya yang asal, yang awal lagi di dalam neraka. Pada neraka itu. Gitu Al-Jabbar tu. Kalau Al-Jabbar tu dipakai dengan makna Tuhan. Tu 4. Yang kelima, Al-Jabbar itu bukan dengan makna Tuhan, bukan sifat Tuhan, tetapi sifat ahli neraka. Itu dia Al-Jabbar. Sebab dalam Quran, wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Kulli jabbarin anid. Jabbar di situ bukan sifat Tuhan tu situ. Mereka mengikut perintah kulli jabbarin anid, setiap penguasa yang bermaharaja lela, yang keras kepala. Mana hak kafir, hak keras lah. Itu makna Jabbar itu. Jadi sebagai sifat orang kafir, sehingga orang kafir hak keras kepala, kafir ni mesti keras kepala lah. Hak akhir sekali tu dia letak tapak kaki dia dalam neraka, bila masuk dia habis hak tu, mengesuk ngau tu. Gitu maksud dia. Ada juga yang mengatakan Jabbar di sini bukan Allah, bukan orang kafir, kepala orang kafir itu, tidak, tetapi dengan makna iblis dan syaitan. Ada juga. Sebab Jabbar itu pun sifat syaitan pun ada juga. Jadi nak ceritanya sifat ni kadang-kadang dia ada tu hak mustarak. Untuk Tuhan boleh guna, untuk syaitan pun ada, untuk orang jahat pun ada, bahkan digunakan di dalam Quran. Tu kena tengok tepatlah. Ni untuk siapa, begitu. Jadi sehingga syaitan itu letak kaki dia. Jadi Jabbar ini nama dia lah, nama jenis syaitan. Al-Jabbar di situ, alif lam di situ bukan dengan makna satu dah, makna jenis. Alif lam jenis, makna jenis hak lagu tu. Syaitan hak jenis lagu tu. Kalau kata orang pun hak jahat jenis lagu tu, bukan semesti seorang. Ni pula ni, mana jenis, mana ramai syaitan. Sehingga puak-puak tu masuk, letak kaki, selesai. Lepas tu selama ni duduk mana? Boleh tahan Tuhan nak seksa mana-mana. Boleh tahan daripada mahsyar kau duduk mana kau tak tahulah. Tak selesai lagi orang lain. Selesai dah situ masuk neraka, dia tak selesai lagi duduk lain.
Boleh berlaku. Jadi sehingga masuk waktu letak tapak kaki dia tu maksudnya masuk. Masuk. Bila start masuk tu neraka pun kata qab. Sudah. Jadi neraka kata dengan mulut gini ke, supaya kita kata gitu, bunyi gitu ke, ataupun dengan lisanul hal. Jadi ada dua lisan. Lisan maqal, lisan hal. Lisan maqal ini kita ucap dengan lidah tu lah, bunyi gitu. Kalau tidak dengan lidah pun bunyilah. Cukup bunyi gitu. Macam sesuatu yang ada lidah orang lah bunyi tu. Allah SWT boleh buat. Sebab kita dia buat boleh kecek kan? Boleh. Kalau dia nak buat lain boleh kecek, buat apanya? Tidak pelik waktu tu. Pahak kita kata manusia boleh kecek belakang, kan ada juga bisu tak boleh kecek. Dia juga yang buat. Atas dia je belakang dia nak buat. Jadi kalau dia nak tunjuk orang lain pun boleh kecek, apa peliknya? Bau kau nampak kekuasaan Allah SWT tu. Jadi kecek. Tak apalah. Kalau kita tidak kata dengan maksud kecek, maksudnya hal keadaan dia tu seseolahnya berkata begitu. Keadaan dia seseolahnya berkata begitu. Keadaan kita kata kenyang, duduk selebih, tidur tu dah, seseolahnya dia kata cukup dah, tak payah mari waktu beg, tak payah dah, tak lagi dah. Itu keadaan dia, seseolahnya kata begitu. Boleh belakang tu. Hak yang pertama tadi pun tidak pelik, sekiranya diterima, boleh belakang. Kalau kita kata rijlah tu dengan makna kaki, supaya qadam tu juga. Kalau untuk Tuhan, kalau kita pakai untuk Tuhan, maka ini termasuk dalam mutasyabih. Kalau mutasyabih, supaya tadi lah, sama ada kita nak surah ke Tuhan, cuma zahir makna dia tu adalah, kalau tidak nak terjemuh lagu mana. Misalnya yadullahi fauqa aydihim, tu kita nak terjemuh lagu mana kalau tidak terjemuh tangan. Dah kata takut kalau terjemuh tangan jadi serupa dengan makhluk pula. Ada nak terjemuh lagu mana? Hak tahu dalam bahasa Arabnya gitu je lah. Hak lebih dekat, banyak makna dia tu. Kalau banyak makna, hak paling dekat, hak lebih mudah orang tahu, hak lebih banyak orang pakai dengan makna gam. Dengan mana tu kita pakai gitu, tapi tangan yang sesuai dengannya, yang layak dengannya. Sehingga kalau orang kata Tuhan ada tangan, ada. Apa tangan sebab makhluk? Maha suci Allah. Tidak. Lepas tu lah ke mana? Surah ke dia. Dia maha tahu, kita tak tahu. Sekat tu je. Dia tak say kata tangan tu ke ataupun tapak kaki tu kita nak takwil dengan makna lain. Sebab apa? Takut-takut tak kena. Takut-takut tak kena. Walaupun nak takwil saat ni pun dia kena ada kaedah juga, ada syarat-syarat dia juga. Misalnya dari segi bahasa kau kena tengok. Ada satu lagi ulama kata kalau rijlah dengan makna kumpulan, sehingga Al-Jabbar meletakkan kumpulan. Rijlahu kumpulannya, yakni kumpulan neraka tu lah, orang neraka ke dalam neraka. Sebab apa? Rijlun dalam bahasa Arab juga dengan makna kumpulan, belalang. Rijlun min jarad. Di situ bukan dengan makna kaki, dengan makna satu kumpulan. Sebab kita kan satu kumpulan orang, satu gerombolan. Misalnya kita kata kumpulan kambing, itu rijlun itu digunakan untuk belalang. Jadi hak ni pun ramai sangat tu masuk tu. Hak tu dia disebut tu rijlah. Rijlahu di situ manusia, kejadian dia. Hak Tuhan lah. Hu tu dia. Maksudnya kumpulan orang, yang mana orang tu hak Tuhan jugalah, kejadian Tuhan juga. Kejadian Tuhan juga. Hak tu masuk terakhir. Dalam ilmu Allah Subhanahu taala-nya, hak ni lah yang terakhir. Maka neraka pun qat kata. Kata cukuplah. Gitu cerita. Jadi kalau hak takwil sebab tadilah. Kalau takwil tu pun banyak juga takwilan dia. Jabbar kita tidak pakai dengan makna Tuhan, tetapi itu jadi masalah lah kalau kita pakai riwayat ini. Sebab riwayat ini Rabbul Alamin, jelas dengan makna Tuhan. Jadi hak lebih sesuainya riwayat lain yang sebut Jabbar itu dengan makna Tuhan jugalah, sebab riwayat ini Rabbul Alamin. Ataupun bagi orang kalau nak bahas lagi, boleh bahas lagi. Dia kata hak ni riwayat bil makna, hak sebenarnya Al-Jabbar itu hak riwayat bil lafz.
Tapi perawi faham Al-Jabbar itu dengan makna Tuhan, dia pembubuh Rabbul Alamin. Padahal tidak semesti Al-Jabbar itu dengan makna Tuhan. Hak tadi dalam ayat wattaba'u amra kulli jabbarin anid, itu Tuhan kau situ. Tak. Kenapa apa ya kita nak paksa Tuhan juga sini je. Dia pergi kau tu lah. Boleh bahas lagi. Hak mana sebenarnya tak tahu. Hak sebenarnya riwayat bil lafz. Kalau riwayat bil lafz hak ni, maka Al-Jabbar itu sudah tentu dah dengan makna Rabbul Alamin. Tapi kita tak pasti lagi. Takut hak tu hak asal. Hak tu hak asal. Kalau hak tu hak asal, lebih luas lagi makna dia boleh pergi. Dan itu tidak termasuk di dalam perkara mutasyabih, menjadi maknanya sifat Tuhan ni nampak serupa dengan makhluk, tak timbul lah. Sebab Al-Jabbar dengan makna syaitan, Al-Jabbar dengan makna orang jahat, macam-macam. Al-Jabbar. Tapi jadi masalahnya kalau kita kata untuk Tuhan. Jadi kalau untuk Tuhan sebab tak adil lah. Sama ada kita ambil maslakit tafwid ataupun maslakit ta'wil. Kedua-duanya boleh. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Itu dalam apa dia ni, Jawharatut Tauhid, kitab tu. Dalam syair mengumpulkan akidah kita. Wa kullu nassin awhamat tashbiha, setiap nas Quran atau hadis yang boleh mengelirukan Tuhan itu serupa dengan makhluk, awilhu, kamu takwilkan, yang mengikut ulama mutaakhirin, ataupun fawwid, kamu serahkan, tafwid, warum tanziha, dan kamu kena ingat Tuhan itu maha suci, tak serupa dengan makhluk. Kena ingat kata tapak kaki pun tapak kaki yang layak dengannya, bukan tapak kaki serupa makhluk. Tak. Kalau tangan lagu tu juga. Kalau kita terima hak ni pun tak jadi masalah. Serupa lain ada dalam Quran. Tangan kau gapo serupa tu. Jadi dua cara tu boleh diguna. Tapi guna pun kena mengikut kaedah lah. Kena mengikut kaedah. Adapun syurga ni lega sama, luas sama. Sehingga hak akhir masuk tu pun tenang dah belakang tu, masih lagi luas syurga tu. Masih lagi luas. Tidak kata sebuah neraka tu. Begitu. Bab qaulillah ya azza wa jalla wa huwa alladhi wallahu a'lam.